Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-fadlu ibn Abbas رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذلك في حجة الوداع أو كما قال. hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, kana al-fadlu bin Abbas radhiyallahu anhu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, abang dia al-fadlu daripada dua beradik. Dua-dua ni anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abdullah bin Abbas dengan Al-Fadlu, mereka ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dia cerita, dia kata abang dia Al-Fadlu, okey, pada satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji wada', okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat haji sekali aja, umrah 4 kali. Haji Nabi yang sekali itu dipanggil haji wada'. Orang Melayu suka sebut widang. Okey. Bila pergi umrah ya, dia nanti teks. Hantar mesej dekat ustaz, dia berkata, ustaz, nak tanya masalah. Saya ada di Mekah ni, hari ni nak balik.
Depa habang kata bah nak mai ambil pukul 11 pagi. Ni dah pukul 4 bah tak mai lagi. Kami dah buat haji widang. Kami dah buat tawaf widang. Dia kata. Nampak dia sebut widang. Kami dah buat dah tawaf widang. Pasal kata bah nak mai pukul 11. Ni dah pukul 4 bah tak mai lagi. Ni macam mana? Kami nak kena buat balik ke tawaf widang. Dia sebut. Sebenarnya wada'. Okey. Tapi salah sebut tu tak membatalkan umrah. Okey. Baik. Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu, dia kata abang dia Al-Fadlu bin Abbas. Pada masa Nabi SAW buat haji wada', abang dia naik unta sama dengan Nabi SAW. Dia kata radifa Rasulullah SAW, maksud abang dia membonceng. Kalau naik motor duduk belakang tu dia panggil membonceng. Dia kata abang dia Al-Fadlu ni dapat keistimewaan. Nabi semawa, Nabi pelawar untuk naik satu unta dengan Nabi, duduk belakang Nabi. Abang dia Al-Fadlu. Al-Fadlu ni tuan-tuan, kalau ikut dalam satu riwayat, Abdullah bin Abbas, adik dia cerita, dia kata abang dia Al-Fadlu ni handsome young man. Orang handsome, orang segak yang kata Al-Fadlu ni. Tapi dia mati muda. Al-Fadlu bin Abbas, anak sulung kepada Al-Abbas, dia mati muda. Dia mati umur 25. Dengan kerana itu, kita tak jumpa hadis riwayat daripada Al-Fadlu. Dia mati awal. Umur 25, dia sudah mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, faja'athu imra'atun min Khas'am tastaftihi. Waktu Nabi SAW pi buat umrah, pi buat haji yang penghabis ni, mai satu orang perempuan daripada suku Khas'am mai tanya Nabi SAW. Tuan-tuan, macam kita hari ni, hal agama ni tak habis-habis. Ada saja soalan kita nak tanya. Tak habis-habis. Ada saja soalan kita nak tanya. Apatah lagi pada zaman Nabi SAW, Islam baru pada masa tu. Tentu banyak benda yang menjadi muskil kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Waktu Nabi duk buat haji, tiba-tiba mai satu orang perempuan daripada suku Khas'am, dia mai tanya Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata faja'al al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih. Bila perempuan ni mai tanya Nabi SAW, Al-Fadlu yang kata abang kepada Abdullah bin Abbas ni, dia beralih tengok muka perempuan yang mai tanya Nabi ni. Dan perempuan tu pun mata sudah terpaku dekat muka Al-Fadlu. Al-Fadlu ni pada masa tu umur belasan tahun. Dia muda lagi, umur dia belasan tahun. Pasal masa Nabi SAW wafat, umur dia baru 17. Masa Nabi SAW buat haji, awal pada tu lagi, umur dia belah-belah. Tapi orang handsome. Tuan yang buat pasal orang Arab, umur 15 berjambang panjang dah. Arab. Bila perempuan daripada suku Khas'am ni mai tanya Nabi, Al-Fadlu yang naik unta duduk belakang Nabi ni, dia beralih tengok perempuan ni. Perempuan ni pun mata duduk tengok kat dia. Nampak tuan? Karan sudah spark, dia panggil. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajh al-fadli ila syiqqil akhar.
Nabi SAW sebagai orang tua, bila tengok karan sudah sepak, perempuan ni duk tengok dekat Al-Fadlu tengok kat perempuan ni, Nabi SAW pegang kepala Al-Fadlu, dia kalih di belah lain. Nabi pegang, kalih kepala Al-Fadlu ni pergi tengok ke belah lain. Dalam satu riwayat lain kata 3 kali jadi benda ni. Nabi pegang kepala dia, pusing pergi belah lain. Perempuan ni duduk balik ni, Nabi kalih pergi balik ni. Dia tengok balik. Nabi pegang, kalih pergi balik ni. Dia tengok balik. 3 kali. Itu dalam riwayat lain. Faqalat, perempuan ni nak tanya Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira. Perempuan ni mai tanya Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, dia kata, kefarduan haji, perintah suruh orang Islam buat haji turun, sedangkan bapa saya ni syaikhan kabira, tua sangat dah. La yastati' an yathbuta 'ala ar-rahilah. Dia kata bapa saya ni tua sangat dah. Sampai ke tahap dia kata bapa saya ni nak naik kenderaan pun tak mampu dah, tua. Dia kata, afa hujja anhu, itu soalan dia nak tanya Nabi SAW. Dia kata boleh tak boleh ke depan esok ni saya tolong buat haji untuk bapa saya, sebab dia dah tua dan dia dah tak mampu nak buat haji. Boleh tak boleh lepas saya buat haji ni untuk saya? Boleh tak boleh lagi sekali kalau saya mai buat haji, saya buat untuk bapa saya, sebab dia dah uzung, dia dah tak boleh buat haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata boleh. Wa dzalika fi hajjatil wada'. Dia kata hadis ini berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji wada'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa satu, Al-Fadlu, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib ini istimewa kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang istimewa. Yang kedua, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa melihat orang perempuan ataupun orang perempuan melihat laki-laki dengan lihat yang lain macam, itu kata dia. Dengan lihat yang lain macam, wajar dielakkan. Dia nak abang yang tu. Yang ketiga, hadis ni nak beritahu dekat kita bahawa haji kalau sekiranya tidak mampu buat atas sebab uzur, atas sebab tua yang terlampau, boleh digantikan oleh orang lain buat haji untuk dia. Dia menjadi dalil bahawa haji boleh dikerjakan oleh pihak lain kalau sekiranya dia tidak mampu kerana uzur ataupun kerana tua yang amat sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ahadan yatufa bihadzal bait wa yusalli ayya sa'atin sya'a min lail aw nahar. Qala al-Fadlu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Dia ni sahabat Nabi. Jubair bin Mut'im sahabat Nabi. Dia wafat tahun 59. Tahun 59 Hijrah dia sudah wafat. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tamna'u ahadan yatufa bihadzal bait
wa yusalli ayya sa'atin sya'a min lail aw nahar. Nabi SAW kata, jangan ada siapa-siapa larang siapa-siapa pun daripada tawaf Kaabah ataupun daripada semayang di Masjidil Haram. Tidak kira pada mana waktu pun. Itu sebab tuan-tuan, kerana hadis ini, satu-satunya tempat atas muka bumi ini yang tidak ada waktu tahrim, waktu haram semayang, ialah di Makkah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Nabi kata jangan ada siapa-siapa piduk larang siapa-siapa daripada tawaf Kaabah pada masa-masa tertentu ataupun daripada semayang pada masa-masa tertentu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal di Mekah ni boleh semayang, boleh tawaf pada bila-bila masa. Dan itu juga menjadi sebab Masjid Haram tidak sama dengan Masjid Nabawi. Masjid Haram ni dia open 24 hours. Masjid Nabawi dia ada masa buka, ada tutup. Pasal apa? Punca hadis ni. Pasal Nabi SAW kata, jangan dibiarkan Kaabah duduk seketui, tak ada orang tawaf. Dan jangan larang siapa pun daripada semayang pada bila-bila masa sewaktu dia ada di Masjidil Haram. Qala al-Fadlu, kata al-Fadlu, anak Abbas yang kita bagi tahu tadi cerita dia, kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan. Al-Fadlu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai bani abdi manaf, keluarga Nabi yang bertanggungjawab jadi orang besar menjaga Kaabah. Nabi kata, wahai Bani Abdi Manaf, jangan siapa pun larang orang daripada tawaf dan semayang di Masjidil Haram. Hadis itu juga dipertegaskan oleh Al-Fadlu yang kita duk baca cerita dia ni. Sekali lagi tuan-tuan, kita nanti jumpa hadis dalam kitab kita sekali lagi. Cerita mak dia pula. Dalam hadis yang insya-Allah kita baca sekali lagi. Cerita pasal mak kepada Al-Fadlu. Mak kepada Abdullah bin Abbas. Isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sekali kita baca insya-Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas daripada mak dia. Kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrah min batnil wadi. Wa huwa rakib yukabbiru ma'a kulli hasah. Wa rajulun min khalfihi yasturuh. فسألت عن رجل فقالوا الفضل بن العباس وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذة أو كما قال حديث صحيح رواية أبو داود. Daripada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas, daripada mak dia. Mak dia nama Ummu Jundub. Mak dia ni nama Ummu Jundak, boleh baca, Jundub pun boleh baca. Mak dia nama Ummu Jundab dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi meninggal di Syam. Mak kepada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas. Dia kata dia sama dengan Nabi masa buat haji. Mak dia ni kata, masa Nabi pergi buat haji, mak dia ni duk ada sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrah min batnil wadi. Dia kata dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam lontak jamrah daripada batnil wadi, daripada tengah-tengah lembah tu. Lembah tempat jamrah dah ada tu. Nabi duk wa huwa rakib. Nabi melontak daripada atas unta dia. Nabi pergi buat haji, masa melontak tu Nabi duduk atas unta. Tuan-tuan, kita nanti jumpa macam-macam hadis. Ada hadis cerita Nabi tawaf naik unta. Ada hadis cerita kata Nabi SAW dia melontak daripada atas unta.
Daripada sumber-sumber hadis ini, maka hari ini boleh, kalau sekiranya orang tu uzur, boleh dia tawaf di usung orang. Lah tak ada dah. Dulu kalau kita pergi tahun 90-an, awal 90-an dulu ada lagi. Tawaf atas pengusung tu. Dia bubuh orang hak tak apa sihat, orang tua ni atas pengusung. 4 orang, kadang-kadang 2 orang ya, depan seorang, belakang seorang. Kadang-kadang 4 orang. Usung dia. Dia bubuh atas kepala, dia lari. Orang tua ni duduk pegang dia tu Derai, lari derai. Dia pegang pun, dia bubuh atas kepala, lari serentak. Orang tua ni duduk dulu ni. Lepas tu, geng hak usung ni tidur kata apa? Tarik. Dia kata. Maksud dia apa? Minta jalan. Lambat elok, kita kena tu kayu hak dia usung tu. Dia hantam belakang kepala ni, masuk uat kita. Pasal apa dibenarkan orang tawaf duduk atas pengusung orang usung ni? Pasal apa? Pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tawaf naik unta. Dan Nabi biasa istilam Hajar Aswad daripada atas unta, Nabi suruh tongkat aja masuk dalam Hajar Aswad. Istilam dengan tongkat dia. Ini semua ada dicatatkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk baca malam ni, dia kata Nabi SAW masa nak melontak jamrah. Nabi duduk atas unta dia. Yukabbir ma'a kulli hasah. Tiap-tiap lontaran, Nabi bertakbir. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Sebut tu sunnah Nabi SAW. Wa rajulun min khalfih yasturuh. Dalam keadaan Nabi duduk atas unta, duduk lontang jamrah tu, ada satu orang laki-laki duduk di belakang Nabi SAW, dan dia ni yasturuh, dia duduk tahan Nabi. Dia duduk belakang Nabi, dia duduk lindung, dia duduk jaga Nabi di belakang, macam bodyguard duduk jaga bos. Macam tu. Fasa'altu 'anil rajul. Ummu Jundab, dia kata dia pun tanya orang. Bila duk tengok Nabi duk atas unta, duk melontang. Atas unta ada seorang lagi laki-laki duk di belakang. Dan dia laki-laki ni duk jaga Nabi SAW. Maka Ummu Jundab tanya. Dia kata, siapa tu yang jadi bodyguard Nabi? Yang duk jaga Nabi di belakang ni. Siapa dia ni? Faqalu Al-Fadlu bin Al-Abbas. Dia kata, itulah Al-Fadlu, anak sulung kepada Al-Abbas. Dia berkata. Baik. Wazdahaman nas. Kata Ummu Junda, dia kata keadaan di jamrah ni, di tempat melontak pada masa tu, orang ramai, bersesak-sesak, bertolak-tolak. Tuan-tuan, hari ni ada lagi? Sama. Masa Nabi SAW pergi buat haji, yang first dan yang last, itulah sekali haji Nabi, itulah yang pertama, itulah yang last. Masa tu pun, keadaan di tempat melontak ni zahmah, dia kata. Bersesak-sesak, bertolak-tolak, sama macam hari ni. Dengan kerana tu, tabung haji, dia bagi taklimat dekat orang, dekat jemaah nak pergi ni, dia kata apa? Kita tidak akan melontak Jamratul Aqabah pada pagi 10 hari bulan. Kita akan pergi malam. Pasal apa? Tabung haji tak pergi pergi pagi, takut terpenyek. Pasal Syekh orang Melayu ni semua serama. Ataupun katik, dia panggil. Serama dengan katik. Kita ni kecil-kecil. Pergi duduk masuk ke celah mereka. Arab punya Syekh tu dia sok-sok. Arab dengan Turki punya Syekh, dia tak nampak kita ni. Kita ni halus sangat. Nak mengelakkan daripada jadi tak ketahuan di tempat tu, maka dilarang jemaah Malaysia daripada pergi duduk berebut pagi 10 tu. Okey. Kata Ummu Jundub, dia kata wazdahaman nas, dia kata keadaan orang ramai waktu melontak Jamrah Aqabah pagi 10 hari bulan ni, dia kata punya ramai, bertolak-tolak, bersesak-sesak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata, ya ayyuhan nas, la yaqtul ba'dukum ba'da. Nabi kata, tolonglah, minta tolong dekat hampa. Hampa jangan sampai duk berbunuh antara satu sama lain.
Nabi kata tolonglah, jangan nak melontak ni, jangan sampai ada orang cedera, jangan sampai ada orang mati kena pijak. Tuan-tuan, mati. Tuan-tuan, saya pergi buat haji tahun 96. Jenis ketegang. Saya pergi pagi pagi 10 tu. Pagi 10 ni tuan-tuan, manusia ramai ni, manusia tu kalau kita tengok daripada distance, daripada jauh, nampak macam ombak laut. Ni, manusia ni. Dengan seorang-seorang ni, nak melontak dia dengan seorang-seorang punya obses. Bahasa lah kata. Punya obses tuan-tuan. Dia bukan ambil batu hak patut guna melontak tu. Rangka payung, dia balin bih. Payung hak dah tinggal rangka tu, dia balin bih. Kalau dia duduk tepi tembok nak melontak tu tak apalah. Dia duduk jauh di belakang, dia balin, payung tu tak masuk dalam tembok tu, singgah kepala Turki depan ni. Berap kena darah turun berau kata. Yang inilah yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, la yaqtul ba'dukum ba'da. Nabi kata hampa nak buat ibadat, jangan sampai duk berbunuh sama-sama sendiri. Kalau contoh, kita nak fokus lagi satu contoh apa dia tuan-tuan? Bukan dalam musim haji. Musim biasa. Nak cium Hajar Aswad saja, bukan ada apa pun. Punya teruknya keadaan di penjuru Hajar Aswad tu. Ni hak perempuan ni piduk bergelut juga nak cium ni. Boleh tak kepala, keluar kelumbung tak ada. Dia nak cium juga Hajar Aswad ni. Dia terkam pi tu, masuk dapat kat dia. Keluar tak ada tudung. Tudung terlucut duduk tong tu. Cermin mata ni saya kata ada melungguk di tepi Hajar Aswad tu, cermin mata ni. Masuk pi, keluar tak ada cermin dah. Bukan boleh tunduk ambil, bukan boleh kutip, bukan boleh apa. Dengar ya bunyi tapak kaki pijak, cermin mata kita ni, perang mata patah pi, selamat. Benda tu sunat. Yang kita piduk berebut, menyakiti saudara kita sendiri dan sebagainya, itu haram. Nabi SAW kata, Ya ayyuhan nas, la yaqtul ba'dukum ba'da. Nabi kata, jangan sampai hampa nak berbunuh antara sama-sama sendiri. Nabi kata, wa idza ramaitumul jamrah, apabila hampa nak melontak jamrah, Nabi kata, farmu bimithli hasal qazaf. Gunalah batu yang digunakan untuk nak melontak orang yang dikenakan hukum had. Dia kena haddul khazaf, dia kena hukum had, guna batu yang orang yang kena rejam kerana berzina dan sebagainya, guna batu-batu macam tu ya. Jangan pergi buat main Batam Merah daripada Malaysia. Kata aku duk taram setan ni lama dah, dia kata. Mana dengan duk geram haji ni, duk tunggu tak dapat ni, tahun ni dapat. Balut Batam Merah apa semua elok-elok. Boh beg dia 2 biji, beg bini dia 2 biji, pergi sana katok bata pergi pecah 2, nak pergi jadi 7. Sampai tempat melontak, bawa keluar Batam Merah tu, tengok jamrah tu. Kalau kena tak apa. Kalau tak kena, kepala Turki dikena. Nabi SAW pesan, lempaklah dengan batu kerikil, besar-besar kacang puih. Cukup. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Amir radhiyallahu anhu, kata dia, ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliun wal Fadlu wa Usama bin Zaid wa hum adkhaluhu qabrah. Qala Amir, haddathna Marhab atau Abu Marhab annahum adkhalu ma'ahum Abdurrahman bin Auf. Falamma faragha qala Ali, innama yali ar-rajul ahluh. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Amir, dia ni Amir bin Sarabil. Amir bin Sarahil, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Kata dia,
yang memandikan mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dia kata Nabi wafat, dan yang terlibat memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu ialah Ali bin Abi Talib, Sina Ali. Wal Fadlu, ni Al-Fadlu, anak sulung kepada Al-Abbas, dia. Wa Usamah bin Zaid, dan juga Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid, tuan-tuan? Siapa dia ni? Allahu Akbar. Dia ni dengan pak dia, dengan Zaid bin Harithah, dua-dua anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia Zaid bin Harithah, Nabi ambil jadi anak angkat dia. Bila Zaid dapat anak, buah nama Usamah, Nabi ambil Usamah bagi jadi anak angkat dia. Hebat dua-dua beranak ni. Jadi mereka ni dua-dua hamba. Zaid bin Harithah pun hamba, Usamah bin Zaid pun hamba. Nabi SAW merdekakan mereka. Usamah bin Zaid ni dia beranak 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Dia beranak di Mekah 7 tahun sebelum Nabi hijrah, dia baru beranak. Maksudnya umur muda sangat. Nabi layan Usamah bin Zaid ni macam Nabi layan anak-anak dia, macam Nabi layan cucu-cucu dia. Hadis menceritakan benda ni. Sayang Nabi dekat Usamah bin Zaid bin Harithah ni, Nabi sayang ni, Nabi layan Usamah ni macam Nabi layan Fatimah. Nabi layan Usamah ni macam Nabi layan cucu dia Hasan dan Husain. Usamah bin Zaid ni ada satu kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak. Salah satunya apa dia? Mai satu orang bagi hadiah jubah mahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai sekali aja masa pergi sembahyang jemaat. Nabi pakai jubah mahal yang orang hadiah kat Nabi ni, Nabi pakai pergi sembahyang jemaat sekali ya. Balik itu Nabi bagi jubah tu dekat Usamah. Jubah mahal, dia tulis dalam hadis ni. Nabi bagi dekat Usamah ni. Hebat Usamah bin Zaid bin Harithah ini, umur 10 tahun, minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ikut dalam perang Uhud. Kan dia beranak 7 tahun sebelum hijrah. Bila hijrah 3 tahun lepas itu perang Uhud. Umur baru 10. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah 10 tahun, dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak ikut perang Uhud." Nabi tak bagi. Sampailah umur dia 17, baru Nabi benarkan dia pergi dalam perang Khandaq. Umur 17, baru Nabi kata dekat dia, "Okey Usamah, boleh pergi." Dia pergi dalam perang Khandaq, itu perang pertama yang dia pergi. Bapa dia Zaid bin Harithah juga orang hebat. Zaid bin Harithah pergi dalam perang Mu'tah. Di mana tuan-tuan Mu'tah? Jordan. Sampai hari ini ada University of Mu'tah di Jordan. Dan kita boleh pergi ziarah makam dia ada di sana. Bapa dia Zaid bin Harithah syahid di dalam perang Mu'tah dan dikebumikan di sana. Balik kepada hadis tadi. 3 orang terlibat memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Satu, Ali. Ali tentu dah. Pasal apa? Dia cukup close dengan Nabi. Nombor 1, dia anak Abu Talib. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah pula dengan Fatimah, anak kesayangan Nabi, jadi pula menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau nak cerita pasal keistimewaan Ali cukup banyak. Ali sudah tentu seorang yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Fadlu bin Abbas. Dia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca panjang lagi cerita dia, Syiah tak suka ke dia. Syiah suka dia. Syiah suka kepada Al-Fadlu ni. Mereka suka. Pasal apa mereka suka kat dia?
Pasal apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik untuk menjadi khalifah ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salah seorang yang tak mau bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Ada sikit kontroversi dia ni. Syiah syok. Syiah kira kalau hang lawan Abu Bakar, Umar, Osman ni hang memang member aku. Al-Fadlu ni atas apa pertimbangan dia tak tahu, dia tak apa setuju masa tu. Atas sebab tu Syiah suka dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan orang yang ketiga terpilih untuk mandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Kata Amir bin Sarahil, dia kata wahum adkhaluhu qabrah. Bukan sahaja mereka tiga ni, Ali dan juga Al-Fadlu dan juga Usamah, bukan sahaja memandikan Nabi, bahkan mereka tiga orang turun di dalam liang sambut jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dikebumikan. Mereka ada dalam kubur masa tu nak letak jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, annahum adkhalu ma'ahum Abdurrahman ibn Auf. Dan dia kata seorang lagi yang ada di dalam liang pada masa tu selain daripada tiga tadi ini ialah Abdurrahman bin Auf, juga sahabat hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraqa, selesai pengkebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Talib kata Sayyidina Ali, innama yalir rajul ahluh. Nabi kita sebaik-baik orang yang terlibat masa pengkebumian itu adalah keluarganya. Ali kata lagu tu. Sebaik-baik, dia kata orang yang terlibat mengkebumikan seseorang itu ialah ahluh, keluarganya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Usamah bin Zaid ni tuan-tuan, dia juga hebat. Bukan kata Al-Fadlu, Usamah juga hebat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, kata dia, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa ammara alaihim Usamah bin Zaid. Fata'na an-nasu fi imratih. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang Nabi SAW kunci kemah-kemah tentang Usamah bin Zaid ni. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah, dia kata Nabi SAW satu hari hantar satu pasukan tentera nak pergi ke Syam. Syam ni di mana tuan? Syam, Syria hari ni. Syria, Jordan, sebahagian Palestin, itu semua Syam. Pada masa tu, pada masa Nabi hantar pasukan tentera ni, yang menguasai Syam ni kerajaan Rom. Tak ada siapa boleh buat apa dekat Rom ni. Kuat mereka ni. Nabi SAW buat satu pasukan tentera. Masa tu Nabi dekat nak ujung umur dah. Dekat nak wafat dah. Nabi buat satu pasukan tentera, hantar pergi ke Syam untuk lawan dengan Rom dan suruh menang ke atas Rom ni. Wa ammara alaihim Usamah bin Zaid. Dan Nabi SAW lantik Usamah bin Zaid yang pada masa tu umur 17. Nabi lantik dia untuk jadi komander tentera. Untuk jadi komander tentera, untuk bagi koman kepada pasukan tentera ni. Nabi bagi kepercayaan dekat dia sedangkan umur baru 17. Anak kita 17 duk angkat tayar motor. Nabi lantik Usamah bin Zaid bin Harithah untuk mengetuai pasukan tentera untuk melaksanakan satu misi membawa tentera yang besar untuk nak tewaskan kerajaan Rom
di Syam. Fatta'ana an-nasu fi imratih. Ada pada masa tu sebahagian orang ni sudah mempertikaikan keputusan Nabi. Itu dia tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan nak heran ke kalau hari ini keputusan dipertikai? Normal. Satu orang ulama besar buat satu keputusan, orang tak setuju, orang tak boleh terima. Normal. Pasal apa? Pasal Nabi SAW pernah buat satu keputusan, dia tak setuju dengan Nabi. Nabi pilih Usamah bin Zaid bin Harisah umur 17 untuk pimpin satu pasukan tentera untuk pergi lawan kerajaan Rom yang besar. Ada sebahagian tak setuju. Fatta'ana an-nasu fi imratih. Maka sebahagian daripada hak ada ni depa kecam. Ta'ana ni maksudnya kecam keputusan yang Nabi buat memilih Usamah itu. Depa kecam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke pengetahuan dia, sampai ke pendengaran dia, keputusan dia depa kecam, Nabi bangkit berdiri. Faqala in tat'anu fi imratih faqad kuntum tat'anuna fi imrati abihi min qabl. Nabi kata, kalau hari ini hampa kecam Usamah bin Zaid bin Harisah, sama macam hampa kecam bapa dia Zaid bin Harisah. Nabi kata, hampa tahu macam mana Zaid bin Harisah di sisi aku macam mana aku sayang dia, macam mana aku percaya dia, macam mana aku bagi tugas dekat dia, pimpin pasukan tentera, pergi ke Mu'tah dan sebagainya. Hampa tahu macam mana aku letak Zaid bin Harisah pada kedudukan yang begitu mulia. Kalau hari ini hampa kecam anak dia Usamah, sama macam hampa kecam dia bapa kepada Usamah, iaitu Zaid bin Harisah. Wallahi in kana la khaliqan lil imrah. Nabi SAW kata, demi Allah, kalaulah sekiranya hampa nak kecam dia, aku nak habaq dekat hampa, demi Allah, sesungguhnya Usamah itu layak diletakkan di situ. Nabi menegaskan lagi sekali. Nabi kata, wallahi in kana la khaliqan lil imrah. Demi Allah, aku letak Usamah jadi ketua pasukan tentera yang nak pergi ke Syam. Usamah layak duduk di situ, Nabi kata. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya. Kata Nabi SAW, kalau dulu bapa dia Zaid bin Harisah buah hati kesayangan aku, Nabi kata, wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'dah. Hari ini anak dia buah hati kesayangan aku, Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi lantik dia umur 17. Ada cerita kot tepi pula, masa dia bertolak daripada Madinah nak pergi ke Syam, dia pergi arah utara Madinah. Kalau tuan-tuan pergi arah utara, tuan-tuan jumpa Madain Saleh, pergi lagi, tuan-tuan sampai ke Tabuk, kawasan sejuk di Saudi, di Madinah. Tabuk, Saudi biasa turun, pergi lagi masuk sempadan Jordan. Itu sudah Syam. Jordan, disitulah Zaid bin Harisah meninggal dalam perang Mu'tah. Bila Nabi pilih Usamah bawa tentera untuk nak pergi ke Syam, Nabi kata, kamu pergi ke tempat bapa kamu syahid dulu. Nabi kata kat dia. Kot kata dia nak gentak takut, tak tuan-tuan. Dia terima tugas Nabi bagi, dia bawa dan dia pergi. Baru pergi sampai tak apa jauh, sampai berita dekat dia. Kata Nabi SAW jatuh sakit. Sampai berita kat dia. Kata Nabi jatuh sakit. Dia kata kat tentera dia, hampa tunggu sini, aku balik. Hampa tunggu sini, aku balik. Pasal aku dengar pak angkat aku, Nabi sakit, dia balik. Dia sampai di Madinah, tak lama lepas dia sampai, Nabi wafat.
Tak lama lepas dia sampai, Nabi SAW wafat. Hadis tadi cerita apa? Dia yang terlibat memandikan jenazah Nabi, dia turun dalam kubur, sambut Nabi, letak dalam kubur, dah sah lerah, selesai semua, dia nak pergi balik tugas perang dia. Geng hak tadi, bangkang tadi, sorah balik pula. Lepas sorah balik pula, dia pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, wahai Abu Bakar, hari ini kamu dah dilantik untuk ganti Nabi SAW. Please do something. Dia kata, tolong buat sesuatu. Jangan bagi Usamah pimpin pasukan tentera. Tentera tengok lepas ni. Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Kalau Nabi kata dia layak, siapa aku nak kata dia tak layak? Abu Bakar kata kat dia, pergi Usamah. Dia pun pergi. Pasukan yang dia pimpin akhirnya menang, mengalahkan Rom yang tidak pernah dikalahkan oleh mana-mana kuasa. Dia berjaya mengalahkan Rom dan dia bawa balik kemenangan. Bermula daripada menang lawan Rom itulah Islam pergi ikut jalan tu, berkembang sampai Egypt, sampai Mesir. Dua ada di bawah taklukan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu-satu individu ataupun tokoh yang ada di keliling Nabi SAW, semua hebat-hebat belaka. Pasal apa? Pasal mereka ditarbiyah oleh Nabi SAW. Kita nak benda tu. Kita nak tarbiyah yang macam tu. Tarbiyah yang membawa manusia kepada membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2, muka surat 217. Muka surat 217. Tamakninah itu wajib atau tidak? Itu perbincangan kecil dia. Kalau tak baca pun tuan-tuan tahu dah. Tamakninah ni wajib ke tak? Wajib. Dah tahu dah. Tapi dah tulis, kita baca habis. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hadis dalam masalah yang kita baca hari itu menunjukkan bahawasanya wajib i'tidal kemudian daripada bangkit daripada rakaat. Sami'allahu liman hamidah, i'tidal. Berdiri tegak tak bergerak. Itu dia panggil tamakninah. Dia kata. Dan duduk di antara dua sujud. Tamakninah ketika bangkit daripada sujud. Kita duduk sujud, bangkit Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, tamakninah. Okey. Dan juga wajib tamakninah pada rokok dan sujud dan duduk di antara dua sujud. Sama. Kita rokok Allahu Akbar, tamakninah. Sujud Allahu Akbar, tamakninah. So tamakninah ni dia kata wajib. Dan inilah mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab jumhur ulama. Imam Syafi'i dan majoriti ulama mengakui tamakninah itu wajib. Begitu. Dan tiada mewajibkan dia oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Hanafi, dia kata tak wajib. Sebab tuan-tuan kita pergi Mekah, kita tengok geng-geng yang mazhab Hanafi ni, mereka i'tidal sami Allah, memang turun sujud dia. Mereka tak ada tamakninah. Pasal mazhab mereka kata tidak wajib tamakninah. Dan dia kata ini hadis hujah atas mereka itu. Dia itu tiada daripadanya jawab yang sahih. Dia kata. Jadi hujah mereka tu kalau nak pergi counter balik pun tak ada guna. Dia kata. Begitu. Dan ada pula i'tidal. Dan ada pun i'tidal. Maka bermula yang masyhur daripada mazhab kita dan mazhab ulama. Wajib tamakninah padanya. Sebagaimana wajib dalam duduk. Dan duduk antara dua sujud dan sujud dan sebagainya. Dan terhenti pada mewajibkannya oleh setengah daripada ashab kita dan mengambil hujjah oleh orang yang tawakuf ini dengan sabda Nabi SAW pada hadis iaitu summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Ni di sinilah punca hadis yang Imam Hanafi dia kata yang tidak ada tamakninah sebab Nabi sebut summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, bangkit daripada rakaat betul badan berdiri tegak, lepas itu sujud. Tidak sebut tamakninah, dia kata. Sedangkan hak lain kita ada baca hadis dia kata summarka hatta tatma'inna, Nabi sebut. Kemudian kamu rokok dan tamakninah. Kamu sujud dan tamakninah.
Tapi i'tidal Nabi tak sebut kata i'tidal dan tamakninah. Oleh kerana Nabi tak sebut, Imam Hanafi kata i'tidal tidak perlu tamakninah. Tuh, depa halusi nas tu. Tapi Imam Syafi'i dan majoriti ulama kata apa? I'tidal juga ada tamakninah. Habis, khalas, tak payah fikir tu. Baik. Kemudian angkat olehmu akan kepalamu daripada rokok sehingga engkau betul tegak hal keadaan engkau itu berdiri. Katanya dengan hadis itu memada oleh Nabi SAW dengan i'tidal saja dan tidak sebut tamakninah. Sebagaimana menyebut tamakninah waktu duduk antara dua sujud, waktu rokok dan waktu sujud. Ini hujah Abu Hanifah. Okey, baik. Masalah. Dia main tajuk lain pula. Habis cerita tamakninah tu semua. Bagi salam waktu jumpa tu apa hukumnya? Bila kita jumpa orang, Assalamualaikum. Tuan-tuan, praktis sebut bagi betul. Assalamualaikum. Syaddah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karut macam cerita. Kum tu kak mim aja, bukan kak waw mim. Kalau kak waw mim tu kum. Kita ni leceh yang ni. Kelas tajwid pakat tuang. Kelas tajwid tak minat. Kelas ada cerita-cerita sahabat, cerita apa ni ramai. Tapi bila main tajwid, kurang. Akhirnya kita punya sebutan. Sampai kesalahan dia kata khata'awi. Salah terang teruk ni apa dia? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dengar. Dia mengenyam dalam warak perut ni sampai ujung rambut ni. Dengar bila orang baca. Awak ni. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal apa? Pasal dia bagi salam pun Assalamualaikum. Tang tu dah salah dah. Dia bawa pergi sampai Qul huwallah pun salah. Kan? Nampak? So, dia kata memberi salam itu bagaimana memberi salam pada waktu berjumpa tu apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hadis itu menunjukkan sunat bagi salam apabila jumpa. Okey, satu. Kan? Kita ingat balik hadis yang kita baca bulan lepas. Syekh ni masuk-masuk mai, dia semayang 2 rakaat. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum. Nabi jawab apa? Wa'alaik. Nabi jawab kat dia. Lepas tu Nabi kata, pergi ambil semayang lain. Lepas tu jadi berapa kali? 3 kali. 3 kali dia semayang, dia mai jumpa Nabi, Assalamualaikum. Bagi salam lagi. Nabi jawab wa'alaik, Nabi suruh buat lain, mayang lain. 3 kali. Dia mai perbahasan ni, kalau kita jumpa orang, disuruh tak bagi salam, sunat bagi salam. Bagi banyak kali, boleh tak boleh? Tu. Pasal apa? Pasal hadis yang kita baca bulan lepas, Syekh ni bagi salam dekat Nabi berapa kali? 3 kali. Cuba kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis tu menunjukkan sunat bagi salam pada waktu jumpa. Dan wajib atas orang yang diberi salam, menjawab salam. Bagi salam sunat, jawab wajib. Kecuali nakai. Tunggu tepi jalan, nampak orang perempuan main. Assalamualaikum kak, tak jawab, dosa. Lagu tu. Ada. Jadi. Baik. Dia kata, dan sunat diulang bagi salam, manakala berulang-ulang jumpa. Dia kata, jumpa banyak kali pun sunat bagi salam. Tapi jangan jadi macam berhem pendek. Tengok gambar berhem pendek. Orang baru nak mula cakap, Allahumma salli ala Muhammad. Saya kontu kata tak kami Allahumma salli ala Muhammad. Kontu kata tak kami Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tak boleh nak bercakap, dia duduk berselawat. Itu berempendek. Sama dengan bagi salam. Janganlah sampai jumpa Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sembang-sembang balik kat kondisi, balik pula Assalamualaikum. Tu nak kena. Biarlah antara satu salam dengan satu salam tu ada gap dia sikit. Baik. So dia beritahu di sini, dia kata sunat juga. Dia kata kalau berulang-ulang jumpa, tapi dalam jarak masa yang munasabah, mengulangi lagi salam tu. Dan wajib atas orang yang diberi salam tu jawab salam. Walaupun dia ulang banyak kali, jawab. Benda ni jadi bila tuan-tuan? Bila cakap telefon putih line. Kan kita telefon kawan, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Duk ada di mana ni? Dia kata ni duk ada di ofis, look putih. Dah lain pula. Assalamualaikum. 2 kali dah. Bagi salam. Dah duduk dah mana kata?
Dia ni kata ada di office. Ayah kerja ke hari ni? Look putih pula. Telefon lagi. Dia ni angkat. Assalamualaikum. Tu dia. Boleh tak boleh? Boleh. Dia kata tak salah tapi tu tak kata apa. Lagu tu. Kan? Kita kata hang duk bagi salam, jawab salam putih. Jawab salam, hang nak abang apa? Hang abang terus. Kita duk bagi salam dah. Kata. Nampak? Begitu. Bagi salam berulang kali itu tak salah. Dia kata sunat juga. Tapi jawab bila ada orang bagi, wajib. Wajib kena jawab. Dan sunat diulang-ulang bagi salam itu manakala berulang-ulang jumpa dan jika berhampiran masa jumpa itu sekalipun. Dia kata tak salah kalau nak buat macam tu. Dan wajib pula yang menjawab salam itu tiap-tiap kali diberi salam ke atasnya. Habis. Masalah, dia kata bagi salam tu bagaimana lafaz jawabnya. Saya tengok tuan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya lafaz jawab salam itu ialah wa'alaikumussalam. Itu jawapan dia, wa'alaikumussalam. Ataupun boleh juga jawab wa'alaika dengan waw. Kalau nak jawab dekat tu saja, waw kena ada. Macam Nabi buat. Syekh ni masuk umai, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, wa'alaik. Pasal Nabi tak jawab penuh, wa'alaikumussalam. Nabi jawab, wa'alaik. Kalau nak jawab alaik saja, kena ada waw. Pasal apa? Pasal dia nak ikat dengan salam yang kawan tu bagi. Selamat sejahtera ke atas engkau. Dan ke atas engkau. Dan tu dia kait balik salam kawan tu. Hang ucap selamat kat aku, dan aku ucap balik dekat hang. Kalau nak jawab alaik saja, kena ada wa'alaika. Waw tu kena ada, dia kata. Baik, dan bermula waw itu sunat didatangkan di sisi jumhur. Tapi kalau nak jawab wa'alaikumussalam warahmatullah, waw itu sunat. Dia kata sunat didatangkan. Dan mewajibkan dia oleh setengah daripada ashab kita. Ada sebahagian wajibkan. Kena sebut wa'alaikumussalam. Begitu. Dan tiada apa suatu atahiyah. Waw tu tak ada masalah besar. Jangan piduk bertengkar pasal waw tu pula dah bertengkar pula. Dia ni kata sunat, dia ni kata wajib, dia ni bertengkar pula pasal waw tu saja bertengkar. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dia kata pasal apa? Pasal ada dalam Quran cerita qalu salama, qala salam. Lagu tu aja. Maksudnya berkata mereka tu siapa dia? Ahli syurga. Orang yang duduk dalam syurga esok, jumpa sama-sama mereka ni, salam, salam. Qalu salama. Bila A jumpa dengan B, salam. Qala salam. Kawan hak B ni pun kata, salam. Jadi, sama dengan kita pakai handphone hari ni, kita nak teks kawan kita. Kita tulis, salam. Ada di mana? Salam saja tu boleh tak boleh? Boleh. Tak payah tulis assalam. Tak payah. Hak tu pun tengok juga. Hak tu pun tengok juga. Ni pasal salam saja. Kena tulis assalam. Pasal assalamualaikum. Bila kita nak ambil pendek, kena kata assalam. Tak boleh sebut salam. Hak tu pun tengok juga. Dalam Quran kata apa? Penghuni syurga ni, qalu salama, qala salam. Salam saja ya. Jadi kalau kita nak teks kawan kita, nak SMS kawan kita, kita tulis salam. That's it. Tak salah. Bahkan itu yang diucap di dalam syurga. Tak salah. Qalu salama, qala salam. Artinya berkata mereka itu selamat, jawabnya pun selamat. Kalau jumpa geng-geng muda di Penang, dia tak kata Assalamualaikum. Ada geng yang macam ni. Jumpa, selamat. Begitu ya. Dia pakai translate terus ya. Jumpa, nampak kau wajah. Selamat. Dia ni pun selamat. Semua selamat dia ni. Selamat tu translation daripada salam. Tapi sebut salam lah. Itu lebih baik. Baik, masalah. Fardu sembahyang yang cedera apa hukumnya? Baik, now dia nak sembang satu tajuk. Dia kata benda yang fardu, yang menjadi rukun dalam sembahyang, kalau rosak, apa jadi dengan ibadat tu? Rukun sembahyang. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pada dalam hadis itu menunjukkan bahawasanya siapa yang mencederakan dengan setengah daripada segala yang wajib bagi sembahyang, nescaya tiada sah sembahyangnya. Okey. Apa masalah dengan kawan hak masuk sembahyang yang Nabi suruh ulang banyak kali ni? Apa masalah dia? Tamak ninah masalah dia. Tamak ninah.
Tamak ninah ni rukun ke tak? Rukun. Habis tu kalau dia tak tamak ninah dalam sembahyang dia gone. Habis, rosak. Sama dalam ibadat haji. Rukun dalam ibadat haji ataupun umrah, rukun. Di antaranya apa dia? Niat. Niat. Dia tak niat. Dia tak niat. Dia pergi buat haji tu dia tak niat. Kacau. Nampak tuan? Benda tu benda rukun. Ada orang tanya saya baru ni musim haji. Satu sahabat. Ni geng yang nak pergi haji. By hook or by crook. Aku nak pergi tahun ni. Okey. Nama tak naik. Dia usaha pergi perosah. Tahu perosah? Dia usaha pergi perosah. Dia dapat visa tijari. Dia panggil. Visa tijari. Apa maksud visa tijari? Businessman punya visa. Businessman. Maksudnya dia nak pergi dalam season haji, dalam musim haji itu, dia nak pergi, dia dapat satu visa daripada kerajaan Saudi, tapi visa tu bukan visa pergi buat haji. Dia pergi atas tiket nak pergi niaga dalam musim haji. Dia dapat visa tijari. Masalah bila pakai visa tijari, bukan visa haji ni, masalah dia ialah, dia tak boleh masuk dalam keadaan pakai ihram ke dalam Mekah tu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia dapat visa nak pergi menjaga. Menjaga apa? Pakai kain ihram ni. Jadi kalau dia pegang visa tu, visa tijari, bila dia nak masuk dekat checkpoint pihak berkuasa Saudi, dia pegang dia, ambil balik terus. Yang pasal apa pakai lagu ni? Dia kata nak hang mai menjaga. Ambil. Terus hantar pergi airport balik. Baik. Bagi geng yang dapat visa tijari ni, visa business ni, businessman ni, mereka kecoh sikit. Anak kecoh tu tanya kita. Yang tanya tu pasal nak kecoh tu lah. Dia kata, Ustaz, saya dapat visa tijari. Saya kata, okey. Macam mana? Ya, macam mana? Tak, pasal saya sebenarnya nak pergi buat haji. Okey. Saya kata, jadi pergi masuk Madinah kan, masuk Mekah? Masuk Mekah pasal dah pergi kapal terbang ujung dah. Pergi memang terus masuk Mekah. Okey, lepas tu tri ya. Lepas tu cerita dia atas kapal terbang tu, semua orang pakai ihram. Sampai dekat miqat sekejap lagi, terus niat dah. Kalau dia nak buat haji tamattu', nawaitul umrah. Kalau dia nak buat haji ifrad, nawaitul hajj. Dia ni nak nawaitu apa ni? Orang semua pakai ihram. Dia pakai baju dengan steady lah. Bisa tijari. Nak pergi menjaga. Pakai cara macam businessman. Baik. Persoalannya, saya memang nak pergi buat haji. Dia kata. Satu, dia kata, soalan yang pertama, saya nak kena niat tak dekat miqat tu? Dia kata. Saya nak kena niat tak? Soalan yang kedua, kalau saya niat, tapi saya duk pakai baju biasa, itu jadi macam mana pula? Tuan, ni kosat punya cerita. Kan? Tak kata, ada dua pilihan lah. Ada dua pilihan. Okey? Yang pertama, niat juga. Niat juga dalam keadaan pakai baju berjahit, baju biasa. Lepas tu saya lagi, nak masuk border Mekah tu pun, masih lagi kena pakai baju biasa. Tak boleh lagi nak pakai ihram. Pasal checkpoint akan check dah. Tengok, okey, tengok visa tijari, dia tengok, okey, ada necktie apa sikit cantik, okey, berjalan. Masuk sampai di hotel Mekah, barulah buka baju tu semua, barulah pakai pakaian ihram. Kalau dia buat haji tamattu', dia buat umrah dulu. Dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul dulu. Habis yang tadi ni daripada atas kapal terbang tadi dia pakai baju berjahit, sampailah checkpoint nak masuk ke Mekah dia pakai baju berjahit, macam mana? Dia bayar dam kerana melakukan kesalahan pakai pakaian berjahit. Istighfar banyak-banyak. Sepanjang jalan tu modul istighfar banyak-banyak. Polis tanya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tu. Satu. Ataupun pilihan kedua, dia melintasi miqat, dia tak usah niat lagi. Dia tak usah niat lagi. Tapi sampai dah masuk Mekah, sampai apa semua, barulah pakai pakaian ihram, baru pergi ke
miqat ke Tanaim ke apakah, baru niat, baru masuk balik. Dia ni kesalahan dia apa? Kesalahan dia kerana tidak berniat di miqat. Kesalahan dia kerana keguguran wajib haji. Dia kena bayar dah kambing seekor. Ada dua cara beritahu kat dia. Oh, jadi tak apa Ustaz, saya boleh pergi ni. Tanya kita banyak-banyak pula, dah dapat visa, dah tanya jalan apa macam mana, kata buat betul, buatlah. Cuma kata pergi sana, selain daripada istighfar, tolong doa kat saya lah, bagi banyak-banyak. Dia pun kata terima kasih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Begitu sekali yang kata manusia dengan Mekah Madinah ni, punya nak pergi buat haji, nak pergi umrah, nak tak tahu nak habang. Mailah 1000 halangan, tang dia nak pergi juga. So, dibuatlah peraturan, siapa yang pergi second time akan kena ekstra lagi 2,000 rial. Raya lah pakat raya. Tu dia 2,000 rial, 2,000 lebih duit Malaysia ni, wang-wang raya. Pergi juga. Pasal apa? Panggilan tu tak boleh tahan. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Kan? Sampai unta yang mereka duk naik kurih pun, mereka tetap akan pergi ke Mekah, ke Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So now, dalam bab semayang ni, dia kata, kalau sekiranya satu orang tu sudah merosakkan perkara rukun, benda yang wajib di dalam ibadat semayang, apa jadi dengan semayang dia? Batal. Okey? Dan tiada dinamakan semayang. Tak panggil semayang lah. Pasal apa? Pasal dia keguguran benda rukun. Gitu. Bahkan dikata orang akan dia tak semayang, sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi SAW ke atas laki-laki dalam hadis yang kita baca itu. Nabi semayang pun Nabi suruh semayang lain. Nabi suruh semayang lain. Maksudnya apa? Semayang dia tu tak pakai. Kerana tu dia kena ulang. Tak panggil semayang pun apa yang dia buat tu. Dengan kerana dia tidak ada tamak ninah dalam sembahyang. So better be careful. Dia kata jaga tentang ibadat ni, buat bagi elok-elok. Begitu. Masalah. Membiarkan orang yang mengerjakan sembahyang batal tu apa hukumnya? Ni pula dia nak bincang. Nabi duk biar. Dia ni sembahyang tak ada tamanina. Nabi biar. Sampai dia bagi salam semua, Nabi suruh buat lain. Sampai dia bagi salam semua, Nabi suruh buat lain. Nabi duk biar tu. Tak apa ke duk biar kawan tu buat salah. Asyik tak tegur masa tu? Hang punya salah ni pasal tak ada tamanina. Pasal apa tak tegur masa tu? Pasal apa Nabi biar dia buat salah sekali, biar dia buat salah 2 kali, biar dia buat salah sembahyang sampai 3 kali, sampai dia tanya, dia kata ni apa salah saya, baru Nabi habang. Tak apa ke buat lagu tu? Dia kata. Ni persoalan ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka jika ditanya orang, mengapa Nabi SAW biar laki-laki yang semayang dalam masalah itu beberapa kali semayang yang batal? Awak Nabi duduk biar sampai 3 kali, orang tanya. Jawabnya, bahawasanya Nabi SAW bukanlah Nabi membenarkan ataupun memberi izin untuk mengerjakan sembahyang yang batal. Bukan Nabi saja bagi dia sembahyang batal, bukan. Dan tiadalah pula Nabi tahukan hal laki-laki itu akan mengerjakan sembahyang batal pada kali kedua dan pada kali ketiga. Dan Nabi pun tak tahu bila Nabi suruh dia ulang, Nabi pun tak tahu dia akan ulang benda yang salah juga. Nabi pun tak tahu. Nabi saja nak tengok. Dia ni kalau ulang sekali dia buat elok ke tak? Tengok ulang pun salah juga. Ulang pun salah juga 3 kali dia buat salah. Bahkan yang diihtimalkan bahawa mengerjakan dia akan sembahyang itu dengan betul. Nabi doa agak kalau dah tegur suruh ulang balik mesti dia buat elok. Tengok-tengok tak elok juga. Suruh lagi sekali. Nabi doa agak dia akan buat betul. Tak betul juga. Begitu. Dan hanya sahaja tiada langsung diajak Nabi SAW daripada mulanya supaya jadi ia lebih sempurna pada memberitahu akan dia. Dan Nabi saja tak tegur dia daripada dia buat salah mula yang kedua dan sebagainya. Dan memberitahu akan orang yang lain dengan segala sifat semayang yang suku-sukuan. Sebagaimana Nabi SAW suruh mereka dengan ihram haji, kemudian batalkannya kepada umrah. Supaya adalah ia lebih sempurna dan lebih menetapkan yang demikian itu di sisi mereka itu. Dia kata, tujuan dia apa? Bila dia buat sekali tak betul, Nabi suruh ulang. Dia buat kali kedua tak betul, Nabi suruh ulang. Dia buat kali ketiga tak betul, Nabi suruh ulang. Baru habang dia punya salah apa? Supaya itu lebih ingat,
lebih menetapkan, maksudnya lebih ingat dalam hati dia. Dia tak akan buat dah kesilapan itu. Dia kata, aku 3 kali Nabi tegung, suruh aku sembahyang lain sembahyang, kerana tamak ninah ni saja. Sampai mati, dia tak akan lupa tamak ninah ni. Itu tujuan Nabi SAW. Baik. Masalah kaifiat sembahyang dan hadisnya yang lebih panjang. Dia kata, wahai saudaraku, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, panjang, yang menunjukkan kelakuan Nabi SAW. Panjang, kita tak payah baca. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dia ulangan kepada hak kita baca hari itu. Dia akan habang, saya terus ringkaskan dah. Tak baca tapi habang ringkas. Dia akan bagi tahu di sini, satu sahabat Nabi SAW nama Abu Humaid. Abu Humaid ni sahabat Nabi, satu hari duduk-duduk dalam 10 orang kawan. Abu Humaid ni sudah kata di depan 10 orang ni. Dia kata, ana a'lamukum bi salati Rasulillah SAW. Duduk sembang 10 orang. Abu Humaid kata, aku nak abang ke apa? Bab semayang Nabi ni aku paling tahu. Dia ada 10 orang. Ada pun semua kanan-kanan juga. Tiba-tiba dia pergi kata, aku nak abang ke apa? Bab semayang Nabi, ana a'lamukum. Aku paling tahu daripada hampa semua. Bila dia kata macam tu, qalu ma kunta aqdamana lahu suhbah wala aktharana lahu ityanan. Kawan hak 9 orang lagi, mereka pun dengar-dengar, hang lebih tahu mana? Kalau dari segi menjadi sahabat Nabi, kami rasa hang bukan orang yang paling senior. Ni, di antara kami hak 9 ni ada yang lagi senior. Kami lagi awal masuk Islam, lagi dulu daripada hang jadi sahabat Nabi. Yang hang kata hang lebih tahu ni mai kok mana? Dia kata, wala aktsarana lahu ityanan. Kalau nak kira pula dari segi kerap menghadiri kelas Nabi, hang pun bukan kata banyak sangat. Dia kata, dia pun duk mak dia, nampak dia ni pun duk tergelincang banyak juga. Macam tu. Kan? So kawan yang 9 lagi ni kata kat dia, hang kata hang paling tahu semayang Nabi macam mana, mai ikut celah mana ni, hang lebih daripada kami ni. Dia kata, hang pun bukan kata masuk Islam dulu pada kami, dan ku kata kerap duk pergi kelas Nabi, kuliah Nabi pun, hang pun bukan kata kerap sangat. Jadi yang hang tahu lebih daripada kami ni, mai ikut mana? Qalu, kata dia, qala bala. Abu Humaid kata, ya betul, hamba kata betul, aku bukan orang yang awal-awal masuk Islam banding dengan hamba, dan aku bukan kerap sangat duk ada dalam kelas Nabi dengan berbanding dengan setengah hamba. Tapi dia kata apa? Aku ingat apabila Nabi buat semayang macam mana. Aku ingat betul-betul. Aku yakin. Aku ingat. Ini cerita hadis dia. So sahabat-sahabat lain kata kat dia, fa'arid. Kalau macam tu hang abang main lah. Apa yang hang tahu? Dia pun cerita. Dia kata Nabi SAW bila nak semayang, macam kita baca bulan lepas, dia patah balik di situ. Nabi akan berdiri tegak menghadap kiblat. Nabi akan takbir. Dia kata Allahu Akbar. Nabi angkat takbir, ujung jari sama dengan mankibai, sama dengan ujung bau. Nabi angkat itu, Allahu Akbar. Okey, ini sunnah Nabi. Ada riwayat lain kata Nabi angkat bertentang dengan cuping telinga. Tapi hadis yang kita duk baca ni, dia kata Nabi angkat Allahu Akbar sama dengan mankibai. Mankibai. Nabi angkat macam tu. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian dia kata apa? Fa idza arada ayyarka rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Bila Nabi nak rukuk, tadi takbir Allahu Akbar, Nabi baca doa. Doa iftitah, Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah. Bila Nabi nak rukuk, dia kata Nabi angkat wa rafa'a yadayhi. Nabi angkat dua tangan hatta yuhadhiya bihima mankibai. Sama dengan ni juga. Daripada duduk qiyam, Allahu Akbar nak rukuk, angkat sama dengan bau. Lepas tu rukuk. Dia cerita macam tu. Summa qala Allahu Akbar wa raka'ah. Kemudian Nabi rukuk. Summa i'tadala falam yusawwib ra'sahu wa lam yuqna' wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi.
Waktu rokok dia kata, kepala Nabi taklah sampai tunduk sangat dan taklah sampai mendongak ke atas sangat. Zul tolong tunjuk Zul. Ni nasib baik dia main malam ni. Tolong Dia kata Nabi SAW bila takbir, start dengan takbir tu, Allahu Akbar. Okey, nampak ujung jari sama dengan bau. Lepas itu qiyam. Qiyam dulu. Okey, lepas itu Nabi nak rokok, Allahu Akbar. Nabi angkat tangan, setentang dengan bau, rokok. Okey. Kepala tidak sampai langut ke depan dan tidak sampai tunduk tengok ke bawah. Keadaan dia macam tu. Lebih kurang sama macam tu. Ini yang diceritakan oleh Abu Humaid. Okey Zul. Saya lagi sambung. Jangan duduk Okey. Lepas itu dia kata apa? Summa qala sami'allahu liman hamidah wa rafa'a yadayh. Wa'tadala hatta yarji'a kulla azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Bila Nabi i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tangan naik sama dengan bau juga. Lepas itu Nabi tegak. Sehinggalah dia kata semua tulang-tulang Nabi kembali ke tempat asal dia. Duduk tegak elok. Itu i'tidal. Kemudian, summa ahwa ilal ardi sajidan. Kemudian Nabi nak sujud. Ahwa, apa nak kata? Tersungkung pun ahwa juga. Nabi turunkan badan dia ke bumi sajidan, hal keadaan Nabi sujud. Dia kata summa qala Allahu Akbar summa jafa adudaihi an ibtaihi. Waktu sujud tu Nabi SAW buka ni apa ni, nak kata apa, adud ni antara shoulder dengan elbow ni dia panggil adud. Apa dia? Lengan ke apa? Terjemahan dia di sini ni dia kata kucing-kucing. Pasal apa dia panggil kucing-kucing? Pasal bila buat lagu tu dia naik anak kucing. Itu terjemahan Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata apa? Summa jafa adudaihi an ibtaihi. Dia kata kemudian merenggangkan akan dua kucing-kucingnya daripada ibtaihi, daripada ketiaknya. Ni kawasan ni. Ni shoulder, bau, sini elbow, siku. Antara shoulder dengan elbow ni dia panggil tu adud. Okey? Dia panggil kucing-kucing. Kan budak-budak lo, sekolah rendah. Kita lu tak ada benda nak main. Budak lah pergi sekolah bawa handphone, boleh duk main macam-macam. Kita lu apa? Musim goli, wak goli. Dalam poket. Musim main getah muih, bawa getah di lengan ni. Musim gasin, bawa gasin dengan tali rami tu. Tidur cari susu getah, dia pedap ujung tali rami tu dia buat ni. Ujung ni buah tali lemenet, buah apa? Tudung lemenet. Gasin. Kita dulu. Apa pun tak ada. Goli tak ada, getah tak ada, gasin tak ada, apa pun tak ada. Main kucing-kucing. Main kucing-kucing lah. Tarik lengan baju ni, tengok dah ni. Buat tu. Tarik. Naik ketui ni. Sakit mengetang tengah ni. Naik. Dia kata apa? Anak kucing. Dia kata. Yang tu yang Syekh Idris Al-Marbawi pergi terjemah tu. Dia kata adudaihi an ibtaihi. Dia kata dua kucing-kucing. Dia kata. Dengan ibtaih, dengan ketiak. Jadi maksudnya masa sujud tu apa dia? Renggang. Direnggangkan ni daripada ketiak. Renggang macam tu. Ini untuk apa? Orang laki-laki. Untuk orang laki-laki. Wa fataha asabi'a rijlaih. Kemudian jari kaki dilipatkan. Okey. Summa thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Kemudian bangkit duduk antara dua sujud tu, lipatkan kaki kiri, duduk atas kaki kiri. Duduk iftirash. Duduk iftirashi. Dia kata summa atadala hatta yarji'a kullu 'azbin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Kemudian dalam duduk antara dua sujud tu duduk bagi tegak badan. Okey. Summa hawa sajidan, sujud kali kedua pula. Dia kata, summa qala Allahu Akbar, summa sana rijlaihi wa qa'ada wa atadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi. Duduk istirahah. Kita takbir Allahu Akbar, lepas itu kita rokok, lepas itu kita i'tidal,
lepas tu kita sujud, lepas tu kita duduk antara dua sujud, lepas tu kita sujud, kita nak bangkit rakaat kedua tu, dia kata bangkit duduk istirahat dulu. Duduk macam duduk antara dua sujud dulu, lepas tu baru tui bangkit untuk rakaat yang berikutnya. Dia habaq detail sampai macam tu. Begitulah hadis dia. Hak bawah tu dia kata rakaat yang berikutnya ulang balik macam hak dia sebut awal tadi. Kata Abu Humaid. Cuma ni dia kata bagi sembahyang yang lebih daripada 2 rakaat. Maksudnya sembahyang maghrib berapa? 3, ataupun sembahyang isya, zuhur, asar berapa? 4 rakaat. Dia kata bangkit daripada tahiyat awal untuk nak rakaat yang ke 3, angkat ni. Dia kata hazwa mankibai. Kita bangkit daripada tahiyat awal, nak bangkit berdiri tegak tu, Nabi buat apa? Nabi takbir Allahu Akbar, angkat tangan, baru qiyam. Untuk rakaat yang ke-3, dia kata. Jadi cerita bangkit daripada tahiyat awal, takbir dengan angkat tangan ni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dia. Dan kemudian di akhir tu dia kata apa? Nabi duduk di antara duduk tahiyat akhir itu duduk mutawarrikan, duduk tawarruk. Maksudnya apa? Kaki kiri keluar ke tepi. Dan Nabi duduk sebahagian atas kaki, sebahagian atas lantai. Duduk tawarruk. Dia benda ni dia kena buat satu apa? Demonstrasi tunjuk. Boleh faham. Tapi kerana benda ni ramai dah ustaz dah buat. Dalam YouTube tuan-tuan masuk, ada berpuluh orang dah ustaz duk tunjuk benda ni, tak payah buang masa lagi. Nah, tuan-tuan buka sebelah, dia kata bab bab ma jaa fil qiraah fi salati subhi. Sikit kita baca, itu bab yang datang pada menyatakan bacaan imam bagi sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Imam patut baca panjang ke baca pendek untuk sembahyang subuh? Itu persoalan dia. Ada orang telefon saya. Lepas tu dia tahu, ustaz, ni Pulau Pinang lah. Dia kata kita di Penang ni tak bolehkah buat satu peraturan yang seragam? Saya pun takut lah. Saya bukan kerja pejabat agama. Saya bukan mufti. Cara dia tanya tu macam nak suruh saya ni buat ruling di negeri Pulau Pinang. Saya kata, awak pasal apa ni? Dia kata masjid-masjid kita di Pulau Pinang ni, dia kata sembahyang subuh ni tak tahu pukul berapa. Dia kata, macam mana tu? Saya kata maksud dia macam mana? Ada masjid dia kata, okey, masuk waktu semua masjid sama, bang. Daripada bang nak sembahyang tu, dia kata masa tu tak seragam. Dia kata, okey, saya nampak dia punya masalah yang dia nak tanya ni. Saya kata, okey. So, ni macam masjid saya ni, dia sebutlah masjid tempat dia. Ikut suka mereka. Lepas azan, orang pakat buat sembahyang sunat, qabliyah lah, apa, tak apalah dia kata. Nak boleh ke sembahyang subuh tu, tekoh-tekoh 5 minit, tekoh-tekoh 10 minit, tekoh-tekoh sampai 15 minit, tekoh-tekoh sampai 20 minit. Susah lah macam ni, dia kata. Pasal kita nak pergi kerja. Nampak masalah yang dia nak highlight tu. Masalah time management. Tuan-tuan, kita pergi Mekah, pergi Madinah, pergi buat haji, pergi buat umrah. Kita tak ada nak buat kerja apa. Kita kira nak pergi masjid nak sembahyang. Kena pula Imam Sudais baca pergi 1 juzuk pun. Aku bukan ada kalut Nabi berjabat apa. Aku kira main ni bayar 8,000 lebih ni. Baca panjang sikit. Alamak, watini wa zaitun aja. Rugi je. Itu dalam keadaan kita pergi umrah. Kita memang tak ada kerja apa. Imam bacalah panjang mana pun, kena imam baca sedap pula, bacalah surah panjang sikit. Kita boleh menikmati tu, khusyuk semayang tu. Bila balik main Malaysia, subuh pula masuk lambat, yang kita pula nak terkam pergi Pulau Pinang, Seberang Jaya ada satu jam, daripada Seberang Jaya nak masuk jambatan 3 suku maut, kita pula punch card duk kena merah sampai berapa kali dah. Bos panggil kita duk jeger ni, tinggal tak telan kita ya lagi. Mereka duk buat lepas azan 20 minit baru nak semayang. Oh, dia kata tension macam ni, dia kata. So dia kata buat satu peraturan yang standard. Semua masjid dalam Pulau Pinang, dia kata masuk waktu bang 5 minit aja lepas bang tu semayang. Dia kata, jadi senang. Dia kata, kita boleh atur masa. Tuan-tuan nampak tak?
Point yang dia nak bagi tu nampak tak? Nampak. Tu imam, memang kerja dia imam. Dia lepas tu lagi habis kuat, singgah roti canai kuah banjir, dengan teh tarik satu, begitu dia balik. Tak ada apa dah. Syekh ni nak pergi kerja. Macam nampak dah tu, masalah tu. Masalah. Benda tu tak sepatut jadi masalah kalau sekiranya kita yang jadi imam, kita ambil timbang benda-benda ni. Tak jadi masalah. Tapi bila kita tak ambil timbang benda ni, jadi masalah. Baik, cuba kita baca ni. Zaman Nabi ni, Nabi buat macam mana? Cuba kita baca. Telah datang bab yang menyatakan bacaan imam bagi sembahyang subuh. Adakah imam sembahyang subuh nak baca panjang ataupun baca pendek? Ketahuilah saudaraku, apalah hukumnya satu orang jadi imam sembahyang subuh? Maka adakah ia membaca pada sembahyangnya panjang atau pendek? Maka dengan hadis dan juga perkataan ulama ini dapat kita faham hukumnya. Maka dengarlah hadis ini lebih dahulu. Dia nak beritahu Nabi buat macam mana. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan satu hadis an khutbah. Khutbah qaf, bukan kha. Kalau khutbah dia jadi khutbah. Ini qaf. An khutbah. Dia kata, an khutbah bin Malik radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajri wan nakhla basiqatin fil raq'atil ula. Dia kata, tu dia. Diriwayatkan daripada Qutbah bin Malik. Dia ni sahabat Nabi. Katanya, aku dengar Nabi SAW masa dia jadi imam sembahyang subuh, membaca yakni Nabi baca masa imam sembahyang subuh akan wan nakhla basiqatin, yakni membaca daripada surah Qaf. Dia kata, itu dia. Iaitu surah yang di dalamnya ada ayat wan nakhla basiqati. Ayat ni dua nombor apa tuan? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ni. Wan nakhla basiqatin. Iaitu dibacanya pada rakaat yang pertama. Tuan-tuan, surah yang Nabi baca ni, surah Qaf ni ada berapa ayat? 45 ayat. Punggah kalau kita nak pergi kerja singgah-singgah semayang. Tu imam bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Hak tu saja dah 6 harakat dah. Kita dengar ni darah sejak ni. Qaf. Dia main tu. Kita duk ingat dalam hati. Dia ambil 5 ayat kalau cantik lah. Dia tengok 5 tak berhenti pi 6. 6 tak berhenti pi 7. 7 tak berhenti pi 8. Dia habis 45 ayat tuan-tuan. Cerah ayat 16 tu. Merah lagi ya. Pancat kita merah lagi. Zaman Nabi SAW, Nabi biasa jadi imam sembahyang subuh, rakaat pertama Nabi bubuh yang tu. Saya tengok dalam YouTube bawah ni. Saya kalau tak ada kuliah apa, saya duduk ronda YouTube lah, tengok ustaz lah ramai. Kan? Ada satu ustaz tu cerita, dia pergi mengaji di mana ke luar negara. Dia kata, jadi imam sembahyang ni, dia kata guru hafaz Quran. Jadi imam, dia kata habis-habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. 6 harakat. Allahu Akbar, rukuk. Dia kata, saya duk tengok YouTube ni, saya tanya, ini betul ke tak betul jadi gitu. Kan? Tapi tak tahu lah betul tak betul. Tapi dia cerita dalam YouTube tu, dia kata, dia bubuh Qaf tu saja. Qaf. Habis 6 harakat. Allahu Akbar, rukuk. Jadi mereka ni yang student, mereka student pergi mengaji kan. Dia ni guru hafaz Quran. Takkan dia lupa kot. Dia duk check, duk tasmek hafazan kita cengeng kau main. Dia kata, takkan dia pun lupa, takkan ingat Qaf tu dia satu huruf tu je. Lepas tu dia kata, tapi tak wani nak tanya dia kata. Saya tunggu. Kan? Saya ni lah, saya yang tengok ni, dia ni betul ke dia saja nak gelembong ke apa tu. Kita ada ingat, kan? Kadang-kadang mereka ni pun bukan boleh kira sangat. Kan? Nabi SAW jadi imam sembahyang subuh, Nabi ambil surah Qaf, dia pederai 45 ayat. Begitu. Kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis Qutbah bin Malik itu hadis yang hasan lagi sahih.
Satu. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW membaca ia pada sembahyang subuhnya dengan surah Waqiah pula dah. Ada satu riwayat lain kata Nabi jadi imam sembahyang subuh, Nabi baca surah Al-Waqiah. Al-Waqiah ada berapa ayat tuan-tuan? 96 ayat. Ada mangkora 96 ayat. Tapi kita mau ingat satu, Nabi punya bacaan, Masya Allah, sudah tentu jauh lebih sedap daripada bacaan yang sedap-sedap yang kita biasa dengar hari ini. Pasti. Nabi punya bacaan ni, dia pilih berapa ratus ayat pun, kita boleh duduk. Pasal apa? Kalau ada satu qari hari ini yang baca sedap, yang kita boleh ghalib dengan bacaan dia, sudah tentu Nabi SAW, bacaan Nabi jauh lebih sedap daripada yang sedap-sedap itu. Maka dalam riwayat mai, Nabi pernah baca surah Al-Waqiah. 96 ayat Nabi baca dalam sembahyang subuh dia. Dia. Tuan, surah Al-Waqiah ni surah yang power, surah power. Ada hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata satu hari Abu Bakar As-Siddiq, dia kata dekat Nabi SAW, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, qad shibta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari dia duduk depan Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, qad shibta. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan nampak dah beruban rambut. Dia kata kat Nabi. Qala Nabi SAW, Nabi kata dekat Abu Bakar, Nabi kata, syayyabatni Hud wal Waqi'ah wal Mursalat wa amma yatasaalun wa idha syamsu kuwirat. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Abu Bakar pergi tegur Nabi, dia kata, ya Rasulullah, rambut Tuan nampak dah banyak uban, dah putih-putih. Nabi kata, hang tahu tak yang menyebabkan rambut aku beruban apa benda? Apa benda yang menyebabkan rambut aku beruban? Nabi kata, yang menyebabkan rambut aku beruban ialah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, surah Wasyamsu kuwirat, wa idha syamsu kuwirat. Semua surah Nabi kata ni, malam ni ke, esok kita ada masa lapang ke, saja buka. Tengok ayat dia, tengok makna dia. Tengok ayat dia, tengok makna dia. Pasal apa? Nabi sebut ni, surah-surah ni, Nabi kata menyebabkan rambut aku jadi beruban. Pasal apa? Yang pastinya, ni semua cerita pasal kiamat. Nabi kata aku jadi beruban ni bila aku baca surah-surah ni. Beruban rambut aku. Takut ni dengan ancaman yang Allah bagi tahu dalam surah-surah tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Waqi'ah juga dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah syajarah yusiru rakib fi zilliha mi'ata am la yaqta'uha wa qara'u in syi'tum wa zillim mamdud atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, dalam syurga ada satu pokok. Dalam syurga ada syajarah, ada satu pokok, yasirur rakib fi zilliha mi'ata am. Kalau satu orang naik kuda, di bawah bayang pokok tu, pokok hak satu dalam syurga ni, naik kuda 100 tahun. Tak habis lagi bayang satu pokok. Nabi kata, wa qara'u in syi'tum.
Nabi kata bacalah surah ini kalau hampa nak tahu. Ayat dalam surah itu ialah Tuhan kata wazillin mamdud. Allah Subhanahu wa taala beritahu kata ada satu pokok yang pokok itu naungan ataupun teduh dia terbentang luas. Cerita dalam syurga ni satu pokok saja. Teduh dia kalau naik kuda, bukan berjalan kaki, naik kuda. 100 tahun tak habis lagi bayang satu pokok. Percaya tak percaya punya pasal. Rezeki kita masuk syurga, kita tengok, teringat balik. Masya Allah, yang ni yang Quran sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Masya Allah. Allah tidak pernah bohong dalam ayat-ayat dia. Itu yang dikatakan surah Al-Waqi'ah. Nabi pernah baca dalam sembahyang subuh 96 ayat. Dan ada pun diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya Nabi SAW pernah sembahyang subuh daripada 60 ayat. Yakni akan surah yang ada di dalamnya 60 ayat sampai 100 ayat. Nabi biasa jadi imam baca macam tu. Dan diriwayatkan daripadanya bahawasanya membaca yakni membaca Nabi SAW idza syamsu kuwirat. Ni surah At-Takwir tadi. Idza syamsu kuwirat berapa ayat? 29 ayat. Nabi baca dalam sembahyang subuh. Dan diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawasanya menulis surat Sayyidina Umar kepada Abu Musa Al-Ash'ari bahawasanya membaca ia pada sembahyang subuh dengan panjang yang mufassal. Panjang yang mufassal. Maka segala hadis itu telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Nah, wallahu a'lam, kita akan sambung bulan depan insya-Allah. Kita nak cerita yang kata dalam Quran ini, Quran tu yang 30 juzuk tu dia ada dua pembahagian. Pembahagian pertama dari segi ayat turun di mana. Dia ada ayat Makkiyah, dia ada ayat Madaniyah. Itu satu. Pembahagian yang kedua dari segi panjang pendek surah. Dia ada pembahagian dari segi panjang pendek surah. Ada surah dia panggil surah At-Tawil, surah panjang. Apa dia yang ada dalam surah panjang? Kita nanti bagi tahu esok. Yang kedua dia panggil surah Al-Mi'un. Surah Al-Mi'un. Iaitu surah yang lebih daripada 100 ayat. Tapi tak panjang macam hak panjang tadi. Dia duduk kategori kedua. Dia ada kategori ketiga. Dia panggil surah Al-Mathani. Surah Al-Mathani dekat-dekat nak 100 ayat. Dan yang keempat, surah Al-Mufassal. Ni hak dia sebut tadi ni. Al-Mufassal, Imam Syafi'i kata ada 3 jenis surah Al-Mufassal. Kita nanti cerita kemudian esok ni. Nah, insya-Allah. Baik, kemudian tuan-tuan, kita akan masuk cerita tentang bacaan yang Nabi baca dalam sembahyang Zuhur dan sembahyang Asyam. Nabi biasa baca surah apa? Kemudian bacaan yang Nabi baca dalam sembahyang Maghrib. Kemudian sembahyang yang Nabi baca dalam sembahyang Aisyah. Nabi, dia ada ambil kira ni, keadaan-keadaan tertentu. Dalam sembahyang ni dia baca panjang, sembahyang ni dia baca ringkas. Dan sebab apa Nabi baca subuh, baca panjang? Sebab apa Maghrib Nabi baca surah pendek? Pasal apa? Dia ada cerita dia. Dia ada penjelasan dia. Kemudian dia akan main tajuk insya-Allah bulan depan. Tajuk yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Iaitu fil qira'ah khalfal imam. Imam lah dia baca dia. Kita makmum ni. Imam start Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, kita pakat-pakat amin. Imam baca surah. Masa imam baca surah, kita nak kena buat apa? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada mazhab kata kita kena baca Fatihah. Tadi imam baca Fatihah kita dengar amin, sama-sama amin. Bila imam baca surah kita kena baca Fatihah. Hujah dia bagi. Ada ulama pula kata apa? Dalam sembahyang yang imam baca kuat, makmum tak payah baca Fatihah.
Kita nak tengok apa dalil dia. Dan mazhab apa yang kata macam tu. Dan ada satu mazhab pula, dia kata bila imam baca kuat, imam baca Fatihah, kita dengar, imam baca surah, kita dengar. Kita tak boleh baca apa-apa. Kalau kita baca juga haram. Ada satu mazhab pula macam tu. Siapakah mazhab itu? Kita nanti tengok dan apa hujah yang dia pegang dalam pendirian dia tu. Bila kita dengar, kita faham. Kita tak ada riuh rendah, kita tak ada bergaduh. Kita tak ada riuh rendah, tak ada bergaduh. Kita stick kepada mazhab Syafi'i. Syafi'i kata lagu ni, kita kata kita ikut dia. Habis, selesai. Tak payah bincang panjang-panjang. Pasal apa? Pasal kita kata kita tak lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Khalas. Full stop. Habis. Kalau ada orang yang dia memang ikut Hambali. Hambali pegang macam ni. Dia nak ikut, biar pergi dia lah. Jangan duk pergi kata dia sesat. Demikian juga mazhab yang kata haram. Bila imam baca kuat, kita haram baca. Siapa yang kata ni, apa hujah dia? Dia punya pasal. Kita tak ikut dia. Tapi kita tak salahkan dia. Sebab dia ada nas yang menjadi sandaran dia. Itulah kebaikan kita mengaji. Itulah kebaikan kita mengaji. Bila kita mengaji, kita nampak, oh, ini bukan benda bergaduh. Ini benda ilmu. Bukan benda bergaduh. Habis yang jadi bergaduh pasal apa? Apabila A kata B salah. Apabila B kata A salah, bergaduh. Pasal apa? A hak kata B salah, dia pun tak faham habis. B hak kata A salah, dia pun tak faham habis. Dalam hal-hal yang tertentu. Ada hal yang memang A kata B salah sungguh. B kena dengar. Pasal apa? Perbuatan yang B buat tidak ada dalil. Tidak ada nas. Maka ketika itu, B salah. Jadi bila kita mengaji, kita tahu kedudukan kita. Bukan kita nak suluh orang lain. Kita tahu kedudukan kita. Pegangan kita ni berdasarkan apa? Betul ataupun tak betul. Nah, itu kebaikan dia. Bila kita mai duduk, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.